anak ni pelajar. Jadi hukum Hambali dia kata boleh solat atau jamak qasar sepanjang perjalanan. Beliau tidak boleh lagi solat jamak atau qasar sebaik tiba di rumahnya mak ayah dia, yakni Gombak. Walaupun dia balik 2-3 hari. Okey. Bagus soalannya tu kan. Ni anak dia. Okey. Anak yang pergi belajar ni, tuan-tuan dan puan, dia hanya boleh benar on the way. Sebab anak pergi belajar ni, contoh kata kalau dia berniat kata nak duduk 3 hari. 3 hari kan boleh kan? Tak dibenarkan. Sebab dia bukan bermukim di sana lagi. Sebab dia pergi belajar, tak menetap lah. Dia tak menetap. Dia belum menentu lagi tempat. Dia cari nafkah hidup. Dia nak apa? Kalau dia tak berumah tangga pun tak apa. Maksud dia tempat dia mencari nafkah hidup, membina hidup dia. Di Misi Petronas tu dia bukan membina hidup dia. Belajar dah boleh. Dia hanya belajar saja. Okey. Okey? Kalau saya fikir rumah mak bapak tu lah tempat mukimnya. Ya, betul. Okey? Okey. Selesai. Selesai. Next. Situasi yang ketiga. Anak dia nama Sofia pula. Duduk di janda baik. Bawa balik janda baik. Kita memang orang baik. Okey. Dia ni tinggal bersama ibu bapa di Gombak. Ada perkemahan selama 3 hari. Tinggal pula lah. Ada selama 3 hari perkemahan di janda baik. So daripada Gombak menuju ke janda baik 49 km sahaja. Hukum Sofia tidak boleh solat jamak atau qasar sepanjang perjalanan maupun semasa perkemahan sebab tidak cukup kilometer yang dibenarkan ataupun marhalah yang dibenarkan. Okey, anak yang keempat situasinya pula namanya Lutfi. Tinggal Jordan. Okey. Anak keempat iaitu dia kata apa? Lutfi. Sedang menuntut di Jordan, merancang untuk melancung di UK selama 3 hari sebelum pulang ke Malaysia. Tu. Daripada Jordan dia menuju ke Heathrow. Betul ke pronoun tu? Saya tak sampai kata. Siapa dah sampai ni? Heathrow Airport. Dah pernah sampai ya? London, United Kingdom. So dia pergi ke sana merancang untuk melancung di UK selama 3 hari sebelum pulang ke Malaysia. Yang ni kemudiannya selepas daripada 3 hari tu dia pergilah ke KLIA Sepang. Daripada KLIA Sepang tu maknanya 83 km nak pergi ke Gombak mak ayah dia. Hukum Lutfi boleh solat jamak atau qasar sepanjang perjalanan termasuk sepanjang berada di UK dan juga di KLIA. Tapi kalau dia kata saya nak pergi ke UK 4 hari. Bila dia sampai saja ke UK tu dia boleh buat ke tidak? Solat jamak qasar? Tak boleh. Tak boleh. Faham lah. Tu kan. Tapi kalau dia di UK 3 hari, sampai KLIA pun tengok, nak balik pun nampak jalan jam ke apa, ada lagi waktu yang dia boleh buat. Nanti tak habis je. Sabar. Beliau tidak boleh solat jamak atau qasar sebaik tiba di rumah mak ayah dia di Gombak. Tengok dia ni sama macam Hambali tadi. Dia bukan duduk di Jordan tu apa? Kerja kat sana, apa cari nafkah kat sana. Itu. Maknanya dia pergi duduk sana atas nama belajar lah. Okey. Apa soalannya? Apa? Jawab dah. Okey. Itu kata dengar ke habis dulu. Allahu Akbar. Jadi situasi yang kelima namanya Syazwani. Anak kelima tinggal bersama ibu bapa di Gombak dan akan berkursus selama 3 hari di Melaka. Anaknya ini daripada rumahnya, daripada Gombak nak menuju ke Melaka 165 km. Maka boleh. Maka dia nak berkursus di sana selama 3 hari di Melaka. Hukum bagi Syazwani boleh solat jamak atau qasar sepanjang perjalanan dan sepanjang berada di Melaka. Jadual ni sebenarnya dah bagi clear dah kat kita.
Sebenar-benarnya untuk keadaan situasi yang kita sedang duk hadapi, dan saya ingat tuan-tuan dan puan-puan boleh share masalah ni kepada keluarga, kawan-kawan yang duk tertanya-tanya tentang perkara ini. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sikit kita masuk, iaitu dia kata solat jamak qasar ni merupakan sedekah daripada Allah. Saya teringin nak bawa satu buku ni, tapi tanya kepada pihak Telaga Biru, dia kata cetakannya terlalu terhad ke apa benda, tak tahulah, memang habis sangat banyak. Dan saya pun dah ambil dah sebelum ni, iaitu memang sangat-sangat banyaklah permintaannya, dan kerana dia dapat menampung iaitu permasalahan yang dihadapi oleh orang ramai. Okey, baik. Kita tengok sikit, fokus dengan masa yang masih ada. Sebelum tu saya bagi peluang dulu, sebelum saya masuk ke dalam perbincangan ni. Apa tuan-tuan dan puan nak tanya sedikit daripada permasalahan ni? Ya, silakan. Okey, bagi yang kerja solat, dia dah bertahun-tahun, tapi setiap minggu kita balik. Dan dalam perjalanan tu kita always miss maghrib. Jadi sampai rumah isyak. So, kita nak jamak macam mana tu? Kalau tengah jalan tu kita tempat lah, tapi kalau kita lepas jalan terus saja. Oh, okey. Jadi kita orang yang nak jaga awal waktu. Jadi bila dah terlepas tu, dia ada dua kaedah. Dia panggil apa? Terror ni. Ustazah jawab. Dia panggil jamak. Tak takdim. Takdim ni maksudnya apa? Kita awalkan yang waktu pertama dan waktu kedua. Dia bila mana situasi itu tidak mengizinkan, bukan sebab kita tak boleh nak kawal keadaan tersebut. Benda ni berlaku bukan kata tempat pelantar minyak sahaja. Terlibat orang nak pergi rombongan haji umrah, melancong mana-mana. Bila dah bukan tempat kita ni, memang kita tak boleh nak mengawal lah. Tu. Maka bila kita tak boleh mengawal, maka dia ada lagi satu ruang dipanggil apa? Takhir. Boleh dilewatkan. Pada waktu awal memasukkan pada waktu kedua, bila peluang ruang tu dah dapat, sama ada nak awalkan, contoh katakanlah kita buat takhir Zuhur dan Asar, itu boleh buat pilihan. Sama ada you nak buat Zuhur dan Asar dulu pun boleh, ataupun Asar kemudian Zuhur kemudian pun dibenarkan. Yang tak benar macam tadi jawab lah, jamak apa? Jamak takhir. Ayat ni memang tidak ada. Ya. Kalau kita sampai rumah tu dah isyak. Kita makan kita boleh buat jamak takhir sampai rumah. Okey, rumah ni maksud awak ni macam mana? Saya tak sure rumah tu macam mana. Perjalanan kita daripada lalu MPF dan ke rumah. Dalam perjalanan tu kita dah miss maghrib. Okey. Miss maghrib. Dan sampai rumah isyak. So bila kita dah sampai rumah, kita masih lagi buat jamak takhir. Okey, kalau rumah kita tak boleh lah ya. Dalam perjalanan tu lah. Saya tak tahu rumah, contoh macam daripada offshore tu naik helikopter, agak saya lah kot. Okey. Naik sebelum maghrib, dalam waktu maghrib masih duk naik lagi. Turun-turun tu dekat nak masuk waktu isyak dah. Saya tak tahulah turun-turun tu turunlah rumah awak ke kalau turun helikopter tu. Memang helikopter turunlah rumah. Sebab bas akan berhenti di tempat yang dah masuk waktu isyak. Okey. Kalau maghrib tu kita nak qada, nak tahu kita masih boleh jamak. Tak, kita niat jamak lah. Okey, cuma nantilah, sebab tu saya kata tadi, tuan-tuan apa kena bersabar sikit untuk hari ni. Okey, dia ada lagi pula tau. Dia ada satu situasi. Okey, saya faham macam situasi cik tadi. Dia panggil dia ada apa? Jamak kesemua sekali. Maghrib pun kena buat 3, isyak pun kena buat 4. Tu dia tak boleh panggil jamak qasar. Dia panggil jamak sahaja. Ini situasi ni orang pernah lalui ketika mana berada di haji, macam mana, yalah, orang lain pun pengalaman. Saya 2010 pergi buat haji. Walaupun jarak perjalanan tu tak jauh, tapi disebabkan orang Arab panggil muzdahimah,
keadaan sangat cemas, keadaan tu tak dapat dielakkan, dipesan kepada semua para jemaah haji, untuk Zuhur ni kita kena ingat hari ni lepas Zuhur kita nak bertolak pergi ke Arafah. Kepada jemaah haji tidak dicadangkan untuk pergi semayang di Masjidil Haram, semayang di hotel. Kita buat jamak Zuhur dan Asar. Bayangkan dalam 3,000 satu hotel tu ada orang tak nak ikut. Apa ni tabung haji, gila orang nak datang Mekah bukan senang. Dia bercakap ikut otak dia. Dia tak fikir otak orang yang duk plan ni. Kan? Jadi dia buat tu tak salah, tapi salah pada pengurusan. Tu. Jadi hak yang pengurusan ni tak salah. Dia bertindak tu pun tak salah. Tapi salah sebenarnya pada pengurusan. Dia nak pergi juga. Boleh balik. Tak apalah, selamat balik. So bila dah balik, tahu sajalah. Orang ramai. So ramai ni macam-macam hal boleh jadi. Ni benda ni daripada Mekah pergi Arafah bukan jauh mana. Tak jauh mana tu dia duk fikir dekat mana kampung dia kot. Dia tak tahu situasi jalan raya, keadaan lalu lintas, kadang bas rosak. Benda-benda macam itu dia panggil sebagai suatu cadangan untuk cari jalan keluar, dibenarkan untuk situasi itu sahaja. Contoh macam yang tadilah. Benda ni dia mesti akan ada campur tolak campur ni macam mana. Kalau sampai kat rumah sekalipun, kita dibenarkan buat jamak campur dua-dua tu. Tak ada masalah. Kalau situasi itu memang mencemaskan macam dicerita tadi ni lah. Selagi mana kita tahu macam mana nak cari troubleshootnya, boleh dielakkan lah. Situasi ni tak melibatkan apa? Ada juga orang tanya, Ustaz, saya jemput kenduri ni 1,000-2,000 orang Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Sembahyang Zuhur dengan Asar ni saya tak mau tinggal Ustaz. Tapi saya pun nak tinggal pun serba salah juga. Tetamu pun banyak. Apa niat nawai tu sebenar awak tu? Memang betul ke dalam tempoh Zuhur dan Asar tu tak pergi bilik air? Tu. Kalau nampak dia tukar baju je, mula-mula pakai baju Melayu. Tengok lepas Zuhur pakai jubah pula. Sebab apa? Poket baju Melayu tu tak muat. Jubah banyak sikit. So tukar baju sempat. That means semayang sempat lah. Tengok tuan-tuan ada orang tanya. Tu. Dia yang dibenarkan lagi ni jenis doktor perubatan. Itu masih lagi ada kelonggaran kepada dia. Yang lain-lain belum ada lagi lah. Yang lain-lain belum ada lagi lah yang dibenarkan. Dan saya tak berani nak menyatakan. Jadi soalan lain tuan-tuan dan puan, insya-Allah akan terjawab. Dia sebab dia buka lagi persoalan lain. Yang soalan tu macam-macam. Dia ada hampir sebanyak soalan orang ni. Soalan yang kita nak tanya ni dia kata ada sampai 23 soalan. Tu. 23 tu takut cover dah. Macam mana Syekh kita tadi, elok nak tanya, saya tak bagi tanya. Tu saya jawab, dia nak tanya balik, dia kata tak payah, Ustaz jawab dah. Pula dah. Macam itulah contoh. Baik, kita ada 15 minit lagi tuan-tuan dan puan. Kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita bersyukur jadi orang Islam. Kita bersyukur jadi orang yang dapat beriman kepada Dia. Ini sebuah pertemuan nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan diberi rezeki oleh Allah, dapat bekerja dengan tempat yang begini baik, jaga hubungan baik dengan Dia. Mudah-mudahan Allah melimpah ruahkan lagi rezeki yang baik kepada cari gali has ni. Dan juga memberi kekuatan kepada tuan-tuan dan puan untuk membina syarikat ni dengan kita mana duk membina hubungan baik dengan Allah. So dalam keadaan tertentu, dalam hukum hakam agama dia kata ada satu istilah namanya rukhsah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil. Dalam bahasa Melayunya dipanggil kelonggaran. Kebenaran untuk dibuat sebagai satu jalan keluar kepada permasalahan yang dihadapi. Yang merujuk kepada solat sembahyang. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Solat sembahyang ni senang ke susah? Senang ke susah tuan? Sembahyang. Nak sembahyang ni. Sembahyang senang. Sembahyang senang. Nak buat tu kadang-kadang. Nak buat tu payah. Mana nak sembahyang senang lah. Sebenarnya solat ni dalam arti kata sebenar susah lah tuan-tuan. Buktinya apa? Bukti. Kita kan dipanggil melalui azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa?
Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya apa? Hayya 'alas solah, jawabnya apa? Tengok tuan-tuan, kat situ pun kita dah boleh buat gambaran dah. Kenapa bila dipanggil hayya 'alas solah kita tak jawab hayya 'alas solah? Kalau ikut jawapan teks, macam tu dah Nabi ajar kita, buat apa nak fikir ustaz? Itu jawapan dalam subjektif untuk kita tulis dekat apa nama ni, kertas. Tapi jawapan di sebaliknya itu, la haula wala quwata illa billah, bermakna tidak ada daya upaya ya Allah. Aku nak boleh buat panggilan engkau ni, melainkan aku dapat buat juga sebab kekuatan itu engkau yang beri. Ini hebat tuan-tuan dan puan. Kalau kita boleh nampak dia punya tujuannya begitu. Subhanallah. Jadi solat dan sembahyang yang begitu sekali sukar dan payah, saya tanya kat diri saya, kepada kita semua, termasuk bila kita mula mendirikan solat ni. Maknanya daripada mula start akil balik kita, without fail, sampai umur kita tengah hari ni, kita tak tinggal sama sekali. Kalau tanya kat saya lah, saya boleh jawab lah. Saya tak tinggal solat daripada umur 12 tahun. Seingat-ingat saya. Tapi yang saya berilmu sembahyang ni, saya ingat lah serasa-rasa saya umur 18 tahun lah kot. Hak 12 sampai 17 tu macam-macam lah kan. Tapi tak tinggal. Seingat-ingat. InsyaAllah. Sah tak sah, Tuhan terima atau tidak, wallahu a'lam bissawab. Hope so Allah terima lah. Tapi yang selepas daripada itu, mudah-mudahan Allah terima, harap. Sebab kita ni dibenarkan hanya setakat ilmu kita apa? Sah dan batal je. Awak sembahyang tadi sah tak? Saya pun tak tahulah saya buat je sah ke tidak. Itu tak boleh. Nak buat macam mana? Saya punya ilmu ni saya tak tahulah sah dan batal. Itu tak boleh. Kita kena tahu. Kalau ada orang tegur kita, ya awak ada buat benda salah tadi, tak kena. Saya tak ada buat. Kita boleh bagi pula satu keyakinan pula. Kalau awak kata lah, tunjuk, buktikan apa benda. Itu baru betul. Baik. Maka terimalah sedekah ini daripada Allah, kerana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai rukhsahnya, iaitu kelonggaran dan kebenaran itu dilaksanakan, sebagaimana Allah membenci maksiatnya dilakukan. Jadi Allah tak benarkan. Maka berdasarkan hadis inilah yang tadi kita kata apa? Imam Asy-Syafi'i tak mau. Nak pergi buat benda tak baik, tak elok, maka nak buat juga benda ni. So, tak kena. Tapi bagi mazhab Syafi'i, Imam Hanafi, dia tak kira. Dia kata, solat sembahyang macam mana pun, kena buat. Dia takut kata nanti orang tu tersilap faham pula. Aku dah nak pergi main judi dekat apa Macau ni. So, tak boleh ni, dibenarkan aku ni duduk sembahyang. So, tak payah sembahyang lah, senang sikit. Takut-takut Imam Hanafi kata orang tu langsung tak buat sembahyang. So mudah-mudahan kalau dia orang sembahyang, dia ingat kata dia nak pergi buat benda tak elok, so dia pergi ke sana, dia dah bertukar haluan dia. Wallahu a'lam bissawab. Maka hadis yang baru dibaca tadi menjelaskan bahawa Allah menyukai perkara yang boleh mempermudahkan hamba-Nya dalam urusan agama dan menggalakkan kita supaya mengambil keringanan rukhsah daripadanya. Maka atas dasar ini, mengambil rukhsah, kelonggaran kerana keuzuran merupakan tanda waraknya seseorang hamba-Nya. Kita lemah tuan-tuan dan puan. Situasi kita itu tak mengizinkan kita. So kita ni satu orang yang sangat-sangat sedar keupayaan diri kita. Kita ambil, menerima apa yang Allah bagi. Maka itu adalah menunjukkan kita warak. Warak ni orang putih panggil apa? Knowledgeable is alim, I think. Pious. Yes, pious. Pious is warak. Kalau dalam bahasa makna yang sebenarnya nak sebut pious dengan warak ni pun tak ada makna tepat. Dia satu orang yang dia terima benda tersebut dengan hati yang terbuka dan lapang. Dia tak macam awal-awal saya sebut tadi. Nak belajar apa topik-topiknya ni ustaz. Majlis surau dah banyak dah sekarang. Itu orang tidak warak. Walaupun dia nak buat, walaupun dia terpaksa menghadapi situasi tu. Macam tadi lah, orang duk bagi tahu kata bersiap awal-awal, kita nak jaga ni 3,000 orang jemaah, ni tak tahu apa nak jadi dalam perjalanan. Tuan-tuan dan puan, sebab
Dia memang akan ada seorang dua yang macam tu. Nak buat macam mana? Bila dah naik bas, yang tak syok jadi dengan kita pula. Tengok-tengok, dia tak semayang asar lagi. Orang lain dah settle dah. Dia tengok apa? Driver bas tak datang. Ataupun driver bas ni tiba-tiba dia datang. Orang Pakistan, Bangla ni dia bukan peduli. So kita dengan bahasa Arab tak reti apa benda itu ini tak tahu. Nak cakap kat dia, saya minta tolong berhenti, saya nak semayang. Nak cakap macam mana? Syekh boleh lah. Syekh, ana solat. Dia jawab, la solat. Sudah dah. Dia dah tak ada semayang. Habis. Padam muka dah. Orang ni, padam muka kau. Ni kerana engkau lah orang jadi hal. Dah, kita jadi hati tak seronok, jadi tak sedar. Ini penting, dengar arahan tu. Jadi saya ingat peraturan dengar arahan ni telah sangat dikuat-kuasakan di tempat tuan-tuan dan puan saya rasa. Tak boleh buat main-main. Namun ramai lagi dalam masyarakat salah anggap. Dia kata bahawa mengambil rukhsah sebagai tanda kurang mantap atau kurang kuat agamanya. Dia anggap kata macam kita duk buat solat jamaah kasar ni, ikut sukalah, syok lah dapat buat. Bukan sebab syok. Tapi sebab ini rezeki Allah bagi kepada orang yang tunduk kepada dia. Walhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan terhadap orang yang tidak menerima rukhsah agama dengan sabda yang bermaksud sesiapa yang tidak menerima rukhsah Allah maka ditimpakan ke atasnya dosa sebesar bukit Arafah. Besar tu tuan-tuan dan puan. Walaupun tak besar mana lah kita tengok bukit tu, tapi besar jugalah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maksudnya orang mempermain-mainkan rezeki baik yang diberi oleh agama kepada kita. Baik, ada orang tanya kat sini. Ustaz boleh terangkan maksud makna rukhsah? Jawapannya, rukhsah dari bahasa bermaksud kemudahan ataupun keringanan. Ia adalah perkataan Arab yang berlawanan dengan perkataan yang maksudnya tasydid ataupun dipanggil menyusahkan. Adapun menurut istilah, rukhsah ialah hukum yang berlawanan dengan hukum yang asal. Disebabkan adanya keuzuran tertentu, maka hukum asal disebut azimah. Tadi yang kita duk tanya tadi. Sembahyang ni tuan-tuan dan puan senang ke susah? Sebenarnya bukan itu soalan yang sebenarnya. Berat ke mudah? Tu baru betul soalan kalau saya nak tanya tadi. Kalau tanya senang susah tu tak betul. Sebab dia kata apa? Perkara solat ni dia duduk dalam bab azimah. Suatu apa? Keberatan. Suatu perkara yang hebat, yang bukan mudah untuk dibuat dan dilaksanakan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Ni yang kita duk buat selama ini ni melibatkan hubungan baik kita dengan dia. Dia yang menjadi Tuhan dalam hidup. Dia yang menjadi suatu sokongan dalam hidup. Kita dalam hati kecil kita pasti terdetik punya. Macam mana rupa Tuhan aku ni? Bolehkah aku berjumpa dengan dia? Pasti setiap orang akan ada rasa begitu. So Allah minta kita bersabar. Satu hari nanti pasti kamu akan dapat bertemu dan berjumpa dengan aku. Tetapi bila mana dapat bertemu berjumpa dengan dia, akan berlaku suatu perkara yang hebat, kata para nabi, para malaikat. Akan membuatkan kamu ni jadi apa? Lupa seketika akan nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak buat umpama ni macam apa? Seorang yang berpuasa. Kan? Orang puasa dia dapat berapa kegembiraan? Dua kegembiraan. Yang pertama, ketika mana berpuasa. Ketika mana buka, Ketika mana berbuka, bila mana kita dapat minum seteguk air, menjamah kurma dan sebagainya, maka akhirnya kita orang yang menuruti titah perintah tu telah melupai yang kita tadi bertahan diri daripada pukul 7 pagi, katakanlah sampai 7 petang. Kita dah tak ingat dah. Tapi tak tahulah kalau ada orang, yang ni untuk pukul 7. Yang ni, ini mutabak ni untuk pukul 11. Yang ni untuk pukul 12 lalu aku duk buat. Teruk sangat lah tu. InsyaAllah lah, kalau kita ikut betul-betul law tu, Tuhan akan bagi macam tu. Yang kedua, saat berjumpa dengan aku.
Tu kan. Ada hadis menerangkan begitu. Saat berjumpa tu dibuat ulasan yang terlalu luas. Yang pertama masuk syurga. Subhanallah. Tak tahulah tempat tuan-tuan ni orang kata apa, datang ni pun syok dah kan. Jabatnya, tempat kerjanya, orangnya best tak? Alhamdulillah seronok. Syurga macam ni lah. Tempat duduk best, tempat tinggal seronok, tempat kerja best. Orang-orang yang duduk pun orang baik-baik belaka. Bertemu, berjumpa, Assalamualaikum, apa khabar, good morning. Ni satu rahmat dan nikmat. Ajak ni, apa nama, kuliah pengajian macam ni, lebih baik daripada cari gali hash tower tree. Jangan beritahu kat dia orang, Cik Lok. Kalau nak beritahu pun lantak lah. Orang selalu kalau tak beritahu, dia cakap pelan-pelan. Tapi cakap pelan-pelan tu lagi dia akan beritahu. Lebih baik cakap kuat-kuat kan. Maka macam ni, excellent lah tuan-tuan dan puan. Sebagai sebuah syarikat yang duk membincangkan hal ehwal duniawi, semua hak duduk depan saya tak layak menerima BRIM. Maknanya tak layak ni hebatlah. Allah bagi kat kita kelebihan. So kita satu orang yang jaga hubungan baik dengan dia. Maka di sini itulah yang kita dapat sebut seperti mana tadi dia kata jadual perbandingan antara hukum-hukum yang terdapat di sini, hukum asal dalam hidup kita seperti mana wajib berwuduk apabila hendak solat. Itu contoh, nak solat tak boleh tak berwuduk. Tapi dikala waktu tertentu ada keringanan diberi kepada kita dengan boleh bertayamum. Ada sebab musabab dia, seperti ketiadaan air. Tak boleh kena air. Yang kedua, hukum yang diberati kepada kita haram makan bangkai. Tak boleh. Tapi apabila kita duduk dalam satu situasi yang memang kita tak tahu, kita tak terlibat, hanya ada depan kita sahaja, kita tak cari, maka boleh makan bangkai ketika dalam keadaan kebuluran. Untuk keadaan kita ni belum lagi lah. Yang ketiga, seperti mana itulah solat zuhur yang 4 rakaat, solat asar, solat isyak, maka boleh dibuat 2 rakaat ketika mana bermusafir. Yang keempat, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi apabila dalam keadaan seseorang itu bermusafir dalam bulan Ramadan, maka dibenarkan dia berbuka. Tapi dalam bab ni tuan-tuan dan puan, dia ada perbincangan yang panjang. Apabila orang bertanya ni macam mana ni seorang pemandu kapal terbang, pemandu bas, pemandu lori. Ada Allah sediakan dalam Al-Quran kan, jika sekiranya kamu tak boleh puasa, kamu boleh tukar pada hari yang lain. Hari yang tukar tu lah yang jarang orang nak buat. Hukum tu memang ada. Hukum mengganti tu ada, tapi hukum ganti tu ada saja. Sebab tu Allah akhiri ayat tu dengan apa? Wa antasumu khairul lakum. Jika sekiranya kamu berpuasa, pasti ada kebaikan kepada kamu. Okey, saya fikir cukup sekadar itulah perbincangan kita. Kita dapat dah sebanyak sedikit daripada perbahasan ini. So nanti saya akan tinggalkanlah kepada Cik Lok kita. Bahan ini ada kat dalam kereta di bawah. So di samping itu saya bawalah kepada tuan-tuan dan puan yang teringin nak bermusafir tahun depan lah, iaitu program umrah bersama saya. Kalau teringin nak pergilah, jadi boleh Cik boleh sampaikan ni kepada keluarga ke apa ke. Jadi insya-Allah boleh kita ni kita bersama. Dengan itu saya mohon minta maaf. Yang baik hanyalah daripada Allah, yang silap dan salah merupakan kelemahan diri ini. Dengan itu panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, kita bertemu berjumpa lagi. Dan masih lagi kata Cik ni berbaki 40 soalan ke? Macam-macam soalan pelik-pelik juga tu. Yang datang kat saya, yang belum kita terjawab lagi kerana keadaan masa yang tidak mengizinkan. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And happy Labor Day. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami sebagai yang dirahmati. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami terima tadi sebagai bermanfaat, amal yang dibuat diterima sebagai amal ibadat, dan juga rezeki yang kami terima sebagai halal dan juga bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah kami dan ampunkanlah kedua ibu dan bapa kami, ahli kaum keluarga kami, sanak
saudara kami muslimin muslimat dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kebaikan hidup bulan Rejab ini sebagai yang diberkati dan bulan Syaban, dan lanjutkanlah keberkatan itu sehingga masuk bulan Ramadan. Kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di hari akhirat, dan lepaskanlah kami daripada siksa azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh.